Dalam Perhimpunan Agung UMNO itu juga disebut ada 10 warlord. 10 warlord yang dikatakan akan mengucapkan selamat tinggal. Jangan diucap selamat tinggal. Jangan kau ucap selamat tinggal. Jangan diucap selamat tinggal kepadaku. Zahid ucap selamat maju jaya kepada 10 warlord UMNO. Okey. UMNO mengucapkan selamat maju jaya kepada 10 warlord mereka yang bakal menyertai blok pembangkang menjelang PRN di 6 negeri tidak lama lagi. Salah seorangnya Anwar Musa lah. Presiden UMNO berkata tindakan itu memang telah dijangka sejak awal lagi. Saya dimaklumkan bahawa mereka berhasrat untuk menyertai parti-parti lain. Saya ucapkan selamat maju jaya kepada mereka. InsyaAllah bagi PRN di 6 negeri nanti kita akan menyusun gerak kerja bersama dengan rakan-rakan dalam kerajaan perpaduan, katanya. Beliau berkata ketika diminta mengulas dakwaan 10 warlord dalam parti itu akan menyertai blok pembangkang dalam masa yang terdekat. Pada 5 Jun, Ketua Penerangan Peribumi Datuk Ghazali Idris dilaporkan PN dijangka akan mengumumkan sekurang-kurangnya 10 warlord dalam UMNO yang bakal menyertai gabungan itu sebelum PRN nanti. Dakwah Ghazali ke semua mereka yang terlibat adalah nama besar yang disisihkan daripada UMNO. Dan ini adalah kenyataan. PN akan mengumumkan 10 warlord UMNO yang akan menyertai gabungan tersebut. Dia kata senarai akan diumumkan sebelum PRN. Dan ini berita pada 5 Jun yang lepas, dalam kira 4 hari yang lepas lah. Baik. Siapakah antara 10 warlord itu, tuan-tuan? Seperti yang kita ketahui, yang pertama adalah Anwar Musa lah, itu dah kita ketahui. Yang kedua adalah KJ, KJ. Yang ketiga antaranya adalah Tajuddin Ramli. Kemudian kita ada beberapa nama termasuk Hishamuddin. Nah, isu dia adalah orang seperti Hishamuddin, adakah mereka akan lompat? Dia akan lompat daripada UMNO dan hilang kerusi demi nak menyertai PRN. Itu satu persoalan, satu tidak persoalan yang besar. Sedangkan dia sekarang ni enjoying the benefit sebagai seorang ahli parlimen dan juga enjoying the benefit of segala peruntukan kerajaan. So adakah dia nak hilang jawatan sebagai ahli parlimen, bertanding di kerusi PRN, kemudian berkemungkinan dia akan kalah dekat situ? Johor tak bertanding, Hishamuddin ni sembrong. Now, tuan-tuan, itu antara persoalan-persoalan bila disebut ada 10 warlord. Pada jangkaan saya, dia tak akan ada 10 warlord ni akan menyertai Perikatan Nasional pun, berkemungkinan besar. Even KJ sendiri sampai sekarang tak berani nak menyuarakan pandangan sama ada dia nak menyertai Bersatu atau tidak. Anwar Musa masih lagi menunggu kelulusan, kalau menurut apa orang kata yang disebutkan dalam apa orang kata dalam sinar harian tempoh hari, masih lagi menunggu sama ada nak bertanding ke diterima atau tidak diterima dalam PAS. Kita ada nama lain seperti Noh Omar dan sebagainya. So mereka ini masih lagi dalam pertimbangan. Noh Omar most likely dia akan masuk dan bertanding lah. Dia nak follow footstep Syahidan Kasim. Namun 10 warlord ini bukanlah nama yang kita kata nama baru lah. Tuan-tuan tengok je siapa yang kena gantung itu. Itulah antara nama-nama baru, nama-nama yang bakal disenaraikan untuk nak melompat antara lain. Ada kemungkinan nama lain yang apa orang kata yang ada masalah lah. Tetapi ada atau tidak kita pun tak pasti. Siapakah mereka kita tak pasti sangat buat masa ini, tapi kita tunggu pengumuman pada apa orang kata pada ujung PRN nanti. Baik. Tajuddin okey, boleh menyebut tentang Perhimpunan Agung UMNO juga kan. Tajuddin Ramli, Tajuddin Ahmad Rahman, Tajuddin Rahman. Tajuddin Ramli tu orang lain. Tajuddin Rahman dia katakan bahawa dia antara orang yang digantung tetapi hadir dalam Perhimpunan Agung UMNO yang lepas. Menarik dia orang yang digantung tetapi hadir dalam Perhimpunan Agung UMNO yang baru-baru ini. Baik, kita baca kenyataan beliau. Dia sebut tentang proklamasi Melayu dan dia kata proklamasi itu ada tapi tak dijaga, kata Tajuddin. Baik. Ini pada hari ini. Kuala Lumpur, bekas ahli parlimen Pasir Salak, bekas parlimen Pasir Salak Tajuddin Rahman berkata proklamasi orang Melayu yang diilhamkan oleh bekas Perdana Menteri Mahathir bukan sesuatu yang baru. Sebaliknya, inisiatif serupa pernah dilakukan sebelum ini pada 2018 oleh beliau sendiri di Pasir Salak. Ya, saya ingat. Dia Mahathir lewat, saya dah buat dulu. Saya pada 2018 kumpul Melayu semua di Pasir Salak. 50,000 orang datang. Yalah, katanya lah. Hadi Awang datang rumah saya berdiri atas pentas, katanya. Di tepian Perhimpunan Agung UMNO.
Beliau meminta orang yang meragui perkara itu melihat Perhimpunan Melayu di laman video popular YouTube. Hadi pertama kali datang dan duduk atas bersama pemimpin UMNO. Tajudin berkata inisiatif itu kemudiannya membawa kepada mufakat nasional. Kerjasama dibentuk oleh UMNO dan PAS selepas PRU 14. Jawatankuasa malah dibentuk untuk mengurus kerjasama itu. Namun kecewa pemimpin UMNO dan PAS yang diberi tanggungjawab tidak menjaga yang baik. Mereka patut jaga, kata Tajudin. Jawatankuasa dibentuk oleh Zaid Ahmadi untuk menguruskannya. Siapa ketuanya? Tok Mat. Siapa ahli jawatankuasa? Zamri, Ashraf Wajdi, Anwar Musa, Tuan Ibrahim Tuan Man, Taqiyuddin. Nak nama lagi katanya. Mahathir sebelum itu berkata proklamasi yang diilhamkan itu bertujuan menyatukan orang Melayu melangkaui garis politik. Ia menarik sokongan daripada beberapa pemimpin pembangkang termasuk PAS, Presiden PAS dan Timbalan Bersatu Ahmad Faizal Azumu. Now, dalam masa yang sama, Tajudin hadir di PAU 2023 dan mendedahkan punca kegagalan UMNO, dia kata, bila UMNO kalah dalam PRU yang lepas. Bekas MKT UMNO Tajudin Abdul Rahman mendakwa Ahmad Mazlan lah punca apa yang disifatkannya sebagai kegagalan UMNO pada hari ini. Kita kena ingat, dia kata Ahmad Mazlan ni punca sebenar. Dia berkata demikian ketika membuat kehadiran mengejut di Perhimpunan Agung UMNO 2023 ke Pusat Dagangan di Bumiputera sekaligus, walaupun keanggotaannya digantung selama 6 tahun. So, dia ni salah seorang warlord yang dikatakan akan menyertai parti lain. Tajudin mendakwa Ahmad ketika menjadi Setiausaha Agung UMNO tidak memberi nasihat yang sewajarnya kepada Zahid yang menjadi presiden pada saat parti berada dalam keadaan lemah. Dia hanya mendengar segelintir orang di sekelilingnya saja. Dia gagal dengar suara akar umbi. Ahmad Mazlan itu tak boleh pakai. Dia budak muda. Aku lebih tua daripada dia. Dia ni suka publicity. Hari-hari nak cakap. Dia jadi Setiausaha Agung UMNO punah. Masalah macam-macam. Dia gagal sebagai Setiausaha Agung UMNO. Dia tidak menjadi penasihat yang betul kepada presiden. Itu Zahid pernah cerita kita. Pemimpin-pemimpin ini ada ramai penasihat, tapi ada juga punah sihat. Keliling itu ada yang bagus, ada yang tak bagus. Kena dengar akar umbi di bawah. Jangan dengar orang keliling saja yang mengampu macam Mazlan ni, katanya. Tajudin juga turut menyindir Setiausaha UMNO. Ashraf Wajdi berkata dia mempunyai tanda-tanda sama seperti Ahmad. Setiausaha Agung sekarang kena tengok dulu, tapi dia ada tanda-tanda macam Setiausaha Ahmad dulu, lebih kurang sama, katanya. Terdahulu Tajudin yang juga bekas ahli Parlimen Pasir Salak hadir di PAU secara sukarela. Namun katanya dia tidak memasuki Dewan untuk hadir sesi perbahasan. Yang Presiden dan Setiausaha kata pemimpin yang digantung boleh hadir, tapi tak kata boleh masuk ke dalam Dewan, katanya. Normally untuk siapa yang tak mengetahui tentang perkara ini, nak masuk Dewan tu dia perlu ada PAS. Nak masuk Dewan tu perlu ada PAS. Dan PAS itu adalah PAS sama ada perwakilan atau pemerhati lah. So orang luar boleh datang tapi berada dekat luar. Masuk dalam tu tak boleh. Saya ingat lagi masa saya digantung itu pun, saya pergi kongres tersebut, jumpa kawan-kawan, tapi saya tak boleh masuk ke dalam Dewan. Saya tak boleh masuk. Tak boleh masuk Boleh je saya masuk sebenarnya. Kan? Sebab saya bukan perwakilan ataupun pemerhati. Kan? Okay. Now, balik kepada cerita tadi tu kan. Adakah Ahmad Mazlan yang menyebabkan kegagalan UMNO? Now, pertama sekali, saya tak ceritakan. Pertama kali, Tajudin Rahman tak kata kegagalan yang mana. So, saya assume dia adalah kegagalan sewaktu PRU yang lepas lah. Okey, untuk makluman Tajudin Rahman, kegagalan PRU yang lepas itu bukan disebabkan oleh Ahmad Mazlan seorang. Okay, saya tak kata Ahmad Mazlan tu taklah menyebabkan. Tapi bukan kegagalan itu disebabkan oleh dia seorang. Dan saya sebut ini bukan sebab saya membenci UMNO. Saya melihat daripada perspektif orang yang menganalisa orang kata keadaan politik di dalam negara kita. Now, sebelum kita cerita kejatuhan UMNO itu, kita cerita dahulu berkenaan dengan kerajaan yang dibentuk oleh Muhyiddin Yassin pada tahun 2020 sehingga tahun 2022. Dalam tempoh 33 bulan itu, kerajaan itu telah jatuh sewaktu tempoh pemerintahan. Dan kesilapan, ini beberapa kesilapan saya cakap. Kesilapan pertama yang UMNO buat adalah apabila mereka bersetuju membentuk kerajaan bersama dengan Perikatan Nasional bersama dengan Bersatu pada waktu itu dan membentuk kerajaan. Itu kesilapan pertama mereka. Kenapa? Okey, kita akan tengok. Kesilapan itu berlaku kenapa? Pada waktu itu mereka tak nampak jalan lain melainkan kena gabung dengan Bersatu. Sedangkan saya dah cakap dalam live saya kata kalau gabung dengan Bersatu memang pancung kepala sendirilah bagi saya. Sebab Bersatu dan UMNO dan PAS, terutama PAS ni boleh tolak tepi. Tapi Bersatu dengan UMNO ni dia mempunyai dia ni competitors, direct competitors tuan-tuan.
Macam UMNO ni memang kompetitor dengan DAP, dengan PKR, dengan Amanah, tapi kita tak terlalu direct kompetitor sebab kami punya market Pakatan Harapan ni, kita pelbagai bangsa. UMNO adalah parti bangsa Melayu Islam. Bersatu pun sama. So dia orang ni direct competitors. Up to the teeth orang kata. Even warna parti mereka pun hampir sama. Merah putih tu hampir sama, kita kata. So akhirnya bila mereka nak membentuk kerajaan, pada masa itu perkiraan dia, bagi saya perkiraan yang sangat silap. Ini melihat daripada konteks orang yang berada di luar UMNO. Bukan sebab saya kata ni bukan sebab saya nak kutuk UMNO, tapi nak bagi tahu hakikat sebenar. Keputusan untuk menjantai bersatu itu, saya kata dalam live saya pada waktu itu dan sekarang ini, adalah keputusan bunuh diri, saya kata. Kenapa? Saya kata bersatu akan berusaha untuk memastikan bahawa UMNO ini akan lemah dan kalah PRU yang akan datang, which is PRU ke-15. Mereka akan berusaha, mereka akan bekerja memastikan bersatu ni kuat dan pastikan bahawa UMNO ini kalah. Itu objektif mereka. Dan ada satu video yang saya buat dalam live tu, ada gambar 2 ekor singa di dalam satu sangkar. Dia ada gambar tu 2 ekor singa di dalam satu sangkar. Saya kata mustahil boleh ada 2 ekor singa di dalam satu sangkar yang dominan. Keduanya kena gaduh dan salah satu kena mati. Saya maksudkan 2 ni adalah parti UMNO dan juga Bersatu. Itu kesilapan mereka yang pertama.